InsyaAllah. Kita mulakan kuliah pada malam ini dengan kita sama-sama baca Alkitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal kiram washabihi wa masyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil alim azim. Jongkek kan? Dia menunduk. Angkat saya. Dia tunduk. Qala Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Turunkan. Lagi. Dah. Meja ni tinggi sangat. Dah bagus. Ya, meja ni tinggi. Kursi rendah. Kursi rendah, meja tinggi. Dah saya kena mendongak. Ya. Bukan tukar kucing meja ni kena gendahkan. Kalau masih negeri tu meja dia gendah je. Gendah daripada sini lagi. Saya pun bagi tazkirah masih negeri juga. Dia ni tinggi, kena gendah lagi. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala fil Qur'anil Karim, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Waqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala akan kebajikan dan memberikan kepahaman di dalam agama. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa wal ifadatu istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtiwa'a wajhillah wal mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Yang nomati silakan pengurusi surau, kemudian Tuan Imam, pada Tuan Bilal, jawatan kuasa surau,
tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jamaah muslimin, muslimat, mukminin, mukminat taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia serta rahmat daripada Allah, kita sekali lagi dipertemukan pada tahun ni, mana tahun baru kita dah masuk tahun baru 2023 Alhamdulillah. Dan kita sambung kita punya hadis ni, masih dalam bab berlemah lembut terhadap anak-anak yatim, anak-anak perempuan, kesemuanya golongan yang lemah. Baik, kita masuk pada hadis yang ke-93. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin yang asalnya kita dah masuk hadisnya 267 hadis 267. Kalau ikut dia punya jilid-jilid tu, terjemahan tu, hadis yang ke-93. Baik. Hadis diriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad, an Sahlin bin Sa'din radhiyallahu ta'ala anhu, telah meridai Allah Subhanahu wa taala padanya. Qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, telah berkata ia, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana wa kafilul yatim, ana wa kafilul yatim fil jannah hakaza, wa asyara bis sababati wal wusta wa faraja bainahuma, rawahul Bukhari. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ana, aku, wa kafilul yatim, dan orang yang menjaga anak yatim, fil jannah, dalam syurga, hakaza, begini, dalam syurga begini. Dan baginda wa asyara bisababati, baginda Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan jari telunjuk baginda. Sababah, sababah mana jari telunjuk, okey. Wal wusta, dan jari tengah, wusta jari tengah. Wa faraja bainahuma, baginda merenggangkan bainahuma, di antara keduanya. Baginda merenggangkan antara keduanya, tak rapatlah renggangkan. Macam tu. Jadi hadis ni nak menyatakan kepada kita tentang kebaikan dan juga balasan orang-orang yang menjaga dan melihara anak yatim lah. Menjaga, melihara anak yatim dan buat kebaikan kepada anak yatim tersebut. Ni termasuklah hang kata antaranya menjaga adab kepada anak yatim tersebut, mengislahkan ataupun membaguskan akan suasana kehidupan dia, sama ada duniawi ataupun ukhrawi, dunia dan juga akhirat. So jangan kita anggap bahawa buat kebaikan pada anak yatim ni hanya dalam bab dunia saja. Jadi sebenarnya tak sempurnalah kalau bab dunia sahaja. Kalau disebut dalam kitab syarahnya, wa kafilul yatim hiya al-maqam bima yusli'ahu fi dinihi wa dunyahu. Bermula kafilah yatim ni, orang jaga yatim ni maksudnya orang yang membaguskan akak anak yatim tu, sama ada pada dunianya dan juga akhiratnya, agama dia. Jadi termasuk dalam perkara dunia ini, dia kata wa yaqumu bima yaslahu fi dinihi minat tarbiyati wat taujih wat ta'lim. Okey, di antara benda yang membaikkan agamanya ialah seperti dalam konteks tarbiyah, ta'lim, mengajar dia, mengasuh dia, mendidik dia dan sebagainya. Wa masybaha zalika, dan barang-barang yang serupalah, yang serupa dengan dia. Kemudian wa ma yaslahu fi dunyahu, dan barang yang membagus tentang dunianya pula berkenaan ta'am, makanan dia, syarab, minuman dia, wal maskah, tempat tinggal. Tempat tinggal, pakaian, semuanya mana? Semua dah tu. Okey? Ya? Berdasarkan umur.
Dia walaupun dia dah balik tapi dikategorikan masih anak yatim, maka bolehlah kita jaga dia walaupun dia dah balik. Sebab kafir ni dia ada dua istilah. Macam hari tu kita dah dibincangkan kafalah kan. Satu susuan, jaga anak susuan kan. Mana anak susuan tu kita jaga dia sampai dia umur dia mumayyiz. Bila dah mumayyiz, kalau kita nak jaga dia, dia dah masuk dalam kafalah. Kafalah maknanya dia punya skop penjagaan tu lagi luas. Termasuklah makan minum dan juga pendidikan. Dia anak yatim tu dalam hadis ni kalau sebut kafilul yatim. Kafil mana penjaga. So penjaga ni dia punya skop dia tu luas. Sama ada dia dah balik ke belum balik ke, tapi dah masih dalam kategori anak yatim, bolehlah kita buat kebaikan pada dia. Tapi kalau umur dia dah 18 tahun tu, dia terpulang pada dia lah. Terpulanglah pada dia sama ada nak masih tinggal dengan kita ataupun tak nak tinggal. Macam tu. Dan kalau ikutkan, kalau dah balik umur tu, kalau ada harta yang disimpan pada kita oleh mak ayah dia, harta tu kita dah boleh serahkan pada dia. Dah boleh serahkan pada dia. Tu pun kalau ada harta. Ada kadang-kadang mak ayah pun tak tinggalkan harta langsung, walaupun anak tu dah balik berakal. Apa benda yang kita nak serahkan pada dia, harta pun tak ada. Ya kan? So disebabkan harta tak ada, dia masih lagi dalam penjagaan dan juga perhatian kita lah. Walaupun dia masih walaupun dia dah besar, kan? Dia dah besar. Tapi kalau kita rasa dia dah boleh bekerja, dia dah boleh berdikari sendiri, so bagilah kelonggaran pada dia lah untuk berdikari sendiri macam tu. Baik, tu tadilah berkenaan dengan anak yatim. Jadi dalam hadis ini ada perserupaan dengan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan, di mana hadis ini kafilul yatim lahu aw li ghairihi anna wa huwa kahataini fil jannah wa asyarawi wa huwa Malik bin Anas bi syababati wal wusta. Hadis yang akan datang kita bacalah. Semana ada hadis yang ada dua hadis yang ada persamaan di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala ada sebut berkenaan anak yatim ni, dia kata wa atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabis wat tayyib. Wa atul yatama amwalahum, naklah kamu serahkan akan anak yatim tu akan harta-harta mereka. Dan jangan kamu gantikan benda yang buruk dengan benda yang baik. Wala tatabaddalul khabis bit tayyib. Okey, surah An-Nisa ayat 2, tuan. Jadi apakah dikatakan anak yatim? Oleh sebut dalam syarahnya, al-yatim huwa as-saghir al-faqid abun minal insi. Yatim tu ialah anak yang kecil yang telah pun fakid ayah dia. Ayah dia telah pun fakid, maknanya meninggal lah. Fakid maksud meninggal lah. Minal insi, daripada manusia. Kemudian wa minal haiwan, dan daripada haiwan pula boleh kita nyatakan sebagai yatim juga. Iaitulah man faqada ummuhu, iaitulah binatang-binatang yang telah mati ibu dia. Binatang-binatang yang mati ibu dia pun boleh kita katakan dia sebagai yatim. Fa iza kabara wa balagha, dan apabila anak yatim itu dah besar, wa balagha, dan telah pun sampai umur balik, faqad zala wasful yatim, maka sungguh telah hilanglah sifat yatim daripadanya. Gitu. Bila dia dah balik, dia dah besar, dia dah balik, maka sifat yatim tu dah hilang lah. Walaupun dia tu bin yatim. Bin yatim kan, bin Muhammad yatim ke apa benda lah. Tapi dia dah besar. Dah besar, mana nama segi nama lah boleh kita namakan ni anak Muhammad yatim. Tapi dia tak yatim pun. Macam tu. Jadi apabila kanak-kanak tadi dia dah besar dan balik, maka sifat yatim tu dah hilang lah. Ciri-ciri yatim tu dah hilang. Maka dia akan menjadi seorang laki-laki
seorang remaja atau lelaki yang dah boleh menguruskan akan kehidupan dia sendirilah. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala tadi, wa atul yatama amwalahum tadi. Berkenaan akan menserahkan akan yatim itu akan harta-harta mereka yang dititipkan pada kamu lah, yang diserahkan pada kamu untuk kamu simpan, macam tu. Baik. Kemudian dalam hadis ni dia ada sebut wa asyara bis sababati wal wusta. Nabi Muhammad SAW mengisyaratkan dengan jari Nabi. Yang pertama sababah. Sababah ni jari telunjuk. Okey. Kemudian wusta, jari tengah. Macam tu. Baik, kenapa dinamakan sababah? Dinamakan sebagai jari sababah, iaitulah jari di antara jari tengah dan ibu jari. Bainal wusta wal ibham. Mana jari di antara jari tengah dengan ibu jari. Okey? Kenapa? Li'anna al-insan yusiru biha inda sabbi. Kerana sesungguhnya manusia itu mengisyarahkan, menunjukkan ia dengannya menggunakan jari tadi inda sabbi, ketika dia mencaci orang. Ketika dia caci orang, dia maki orang kan. Ketika caci orang, maki orang kan biasa kita tunjuk macam tu. Syababah. Inna syabbi. Fa'iza syabba syakhsan qala haza wa asyara biha. Apabila seorang itu mengeji seorang yang lain, kan, maka dia akan mensyarahkan begitu. Dia akan syarahkan. Itu sebabnya dia kata syababah. Syababah itu maknanya mengeji, caci. Macam tu. Tapi penggunaan syababah itu digunakan untuk jari telunjuk. Macam tu. Baik, kemudian waktu sama as-sabahah. Kan, di anna insan yusir biha aidan ina tasbih. Ada juga dinamakan akan jari ini sebagai jari as-sabahah. As-sabahah. Sin ba alif ha ta as-sabahah. Ada juga dinamakan sebagai as-sabahah. Kenapa dia dinamakan as-sabahah? Kerana sesungguhnya manusia itu mengisyarahkan dengannya ketika tasbih. Ketika ucapkan tasbih, dia mengisyarahkan menggunakan jari itulah. Okey. Walihaza yasiru insan biha fi salatihi idza jalasa baina sajdataini. Dan kerana itulah maka manusia itu ataupun orang yang beriman tadi ketika dalam salat dan ketika dia duduk di antara dua sujud. Ketika duduk antara dua sujud, dia akan mensyarahkan benda tadi. Dan dia akan berdoa, Allahumma firli warhamni. Allahumma firli warhamni, ya Allah Tuhanku, ampunkan bagiku dan juga beri rahmat akan kepadaku. Macam tu. Kemudian ketika itu juga, ketika dalam tasyahud, dalam syahud pun kita akan mensyarahkan begitu kan. Jadi kenapa namakan sebagai as-sabahah? Kerana kat situ pun ada pengisyaratan kita ketika bersyahadah dalam solat tadi kan. Di mana kita baca Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ataupun Muhammad Rasulullah. Ada kata. Jadi maknanya tugas dan juga tanggungjawab orang jaga anak yatim ni tugas yang besar lah. Tugas yang besar dan berat lah. Itu. Dan ada pula, ada masanya orang akan salah anggap juga. Ada juga kadang-kadang separuh daripada mulut orang ni kadang kan, dia akan salah anggap lah bila kita buat rumah anak yatim dan sebagainya. Biasalah mulut-mulut orang ni macam tu. Tapi yang penting niat kita lah. Apakah niat dan tujuan kita buat rumah anak yatim jadi. Okey. Dan sebaik-baiknya kalau kita nak ambil anak yatim ni, biarlah kita temuduga dululah. Temuduga dulu. Ada orang kadang-kadang dia kata anak yatim tapi tak yatim pun. Ada. Kan? Tengok dia kata mak ayah tak ada tapi rupa ada lagi mak ayah ada, bapak lagi. Macam tu. So kalau nak ambil anak yatim tu betul-betul lah anak yatim. Kan, yang jangan orang kata pura-pura anak yatim tapi tak anak yatim. Macam itulah. Mana
mesti ada dia punya apakah syarat-syarat ciri-ciri kalau kita nak ambil seorang tu sebagai anak yatim. Untuk jaga bawah jagaan kita lah. Supaya kita punya tempat yang kita nak buat tadi betul-betul lah. Betul-betul dia ada peranan dia. Dan anak-anak tadi memang terbela lah. Dan betul-betul dia memang anak yatim. Bukan mencelup-celup je kata anak yatim. Tuan-tuan. Baik. Kemudian seterusnya berkata sebagai ulama. Qala ba'du ulama. La'alla al-hikmah fi kaunika fil yatim tushabbihu manzilatuhu fil jannah manzilatu Rasulillah SAW. Lianna Nabi SAW sya'nuhu annahu bu'isa ala qaumin la ya'qiluna amra dinahim dinihim fayakunu kafilan lahum wa mualliman wal mursyidan wa kadzalika kafilul yatim yuqimu bikifalah man lam ya'qil amra dinahu wa yurshidahu wa yu'allimahu wa yusnu wa yuhassinu tarbiyatahu wa zuhirat munasabatan zalika. Kata sebagai ulama dia kata, mudah-mudahan hikmah pada keadaan penjaga anak yatim tadi diserupakan dengan tempat dalam syurga, sama seperti tempat Nabi duduk, diserupakan duduk dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenapa? Dia kata, apa hikmah dia tuan-tuan? Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak yatim ni, orang-orang yang urus anak yatim ni besok dia akan duduk sekali dengan Nabi. Dia akan duduk dekat dengan Nabi, dia kata. Kerana apa? Kerana Nabi SAW dia kata, kalau ikut dia punya tugas dan jawatan Nabi itu dibangkitkan untuk diutuskan kepada kaum yang tidak tahu tentang urusan dunia mereka dan juga agama mereka. Jadi Nabi diutuskan untuk kaum, kan? Itulah kaum, maksud kaum inilah kaum Quraisy. Yang mana mereka ni banyak tidak berakal, bodoh dan sebagainya. Jadi mereka tak tahu pun tentang urusan agama mereka. Jadi kata-kata Nabi menguruskan ataupun didakwahkan, ditugaskan berdakwah kepada kaum yang tidak tahu tentang urusan agama mereka tadi, dia diumpamakan seperti Nabi ni seolah macam kafil, penjaga. Dia kata Nabi ni seolah macam penjaga kepada umat dia. Dia kata fayakunu kafilan lahum, maka Nabi ni seolah macam penjaga kepada umat dia. Wa mualliman, dan juga Nabi ni macam guru kepada umat dia. Macam tu. Jadi orang yang menjaga anak yatim tadi diumpamakan seperti Nabi tadi. Dia kata orang yang menjaga anak yatim itu diumpamakan macam Nabi tadi yang menjaga umat dia, berdakwah pada umat dia, berikan petunjuk, berikan hidayah, bagikan orang kata tunjuk ajar kepada umatnya, berdakwah, mengajak beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi orang yang menjaga anak yatim itu kata dia berdiri samalah seperti Nabi tadi. Dalam nak menguruskan tentang urusan agama anak yatim itu, dan dia mengajar tentang Al-Quran, menjaga tentang agama, menjaga adab dia, bagi didikan tentang adab kepada anak yatim tadilah. Jadi kat situlah kita nampak perumpamaan, besar, maknanya besarlah peranan dia penjaga anak yatim tadi. Bukan hanya dia jaga makan minum anak yatim saja. Kalau jaga anak minum anak yatim saja, kan, mana orang kafir pun boleh buat macam tu, betul tak? Orang kafir pun dia boleh jaga anak yatim bawah dia. Tapi kita ni Islam ni, dia bukan hanya dalam konteks itu. Maknanya bagi adab, bagi didikan, ajar ada solat, ada wudu, ada tentang rukun iman, rukun Islam, semua-semualah. Semua-semua kena jaga. Tuan-tuan. Boleh kan? Itulah tadi. Tentang apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tadi, ana waqifil yatim fil jannah hakaza. Aku dan orang yang menjaga yatim itu dalam syurga demikian. Seperti demikian. Maka Nabi pun mensyaratkan dengan syababati, mana jadi telunjuk, wal usta dan jadi tengah. Wa faraja bainuma, dan Nabi renggangkan antara keduanya lah.
Tapi walaupun renggang pun masih dekat. Antara dua jari tadi, jari tengah dan juga jari telunjuk. Baik. Kemudian ada satu hadis lagi, hadis yang ke-268 pun juga berkenaan anak yatim. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafilal yatim lahu aw li ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asyara rawi wa huwa Malik bin Anas bisababati wal wusta. Hadis yang kedua yang ada persamaan dengan hadis ini, iaitu hadis terima daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Katanya Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW telah bersabda, dia kata penjaga anak yatim daripada keturunannya atau lainnya. Kafilal yatim lahu aw li ghairihi. Penjaga anak yatim daripada keturunannya atau lainnya. Ana wa huwa, saya dan dia, kahataini fil jannah. Kahataini seperti ini dalam syurga. Kahataini fil jannah, seperti ini dalam syurga. Baik, kemudian wa asyara rawi, telah mengisyarahkan oleh rawi hadis. Perawi hadis adalah Anas bin Malik. Malik bin Anas. Wa huwa Malik bin Anas bisyababati wal wusta. Mengisyarahkannya dengan jari telunjuk dan juga jari telunjuk dan juga tari tengah, tuan. Semakna hadis ini lebih kurang samalah dengan hadis yang apa yang disebut tadi. Maknanya lebih kurang samalah. Dia kata dalam syarahnya, dia kata kafil yatim al-qaim bi umurihi fi nafaqatin wa qiswatin wa ta'dib wa tarbiyah wa ghairi zalika. Mana penjaga anak yatim tadi itulah orang yang berdiri dengan segala urusan-urusan anak yatim tadi, sama ada segi nafkah dia, akan minum anak tadi, kemudian wakiswah dan pakaian dia pun dijaga, kan? Jangan tak ada anak yatim tidak berpakaian. Wa ta'dib, dan adab dia, jaga adab dia, adab dengan guru, adab dengan kawan, adab dengan jiran, adab dengan rakan sebaya dan sebagainya. Wa tarbiyah, dan juga tarbiyah. Wa hadhihi fadilah tasulu liman kafalahu min malihi nafsihi atau min mal yatim. Dan fadilat ini dia kata terhasil bagi orang-orang yang menjaga anak yatim tadi, sama ada dia gunakan harta dia sendiri, dia kata min mali nafsi, sama ada dia ambil harta dia sendiri, atau min mali yatim, ataupun ada daripada harta anak yatim tadi. Kadang-kadang anak yatim kadang tak cukup juga, kan? Lelah kalau anak yatim tu kaya, mak ayah dia kaya, tinggalkan dia, kan? So tak ada masalah lah dari segi penjagaan dia, makan minum dia semua okey. Tapi ada anak yatim yang susah, jadi kita lah yang kena keluarkan duit, ataupun carilah sponsor-sponsor dan sebagainya, kan, untuk ni. Itu belum lagi tentang bil tu bil ni lagi tu, bil air lagi, bil api lagi, kan, dengan kos sekolah dia, pengajian dia dan sebagainya. Memang tugas tu memang berat lah, itu sebabnya Nabi kata orang menjaga anak yatim tu sama dengan aku dalam syurga, kan. Tu besar lah pahala dia gitu, sebab mana tanggungjawab tu besar. Tanggungjawab bukan hanya sekadar bagi dia makan minum saja, semua benda lah aspek, semua nak kena tekankan. Macam tu. Baik, kemudian wa amma qauluhu lahu aw ghairi. Dalam hadis ni dia ada sebut perkataan lahu aw ghairi, ataupun bagi selainnya, dia kata. Baginya ataupun selainnya. Dia kata, mana penjagaan yatim itu daripada keturunannya ataupun lainnya. Jadi maksud daripada keturunan ni tadi sama ada keturunan yang dekat, ataupun mungkin ada keturunan jauh, seperti datuk dia, ibu dia, kan, nenek dia, saudara lelaki dia, saudara perempuan dia, pakcik dia, ataupun makcik dia dan sebagainya, pada kerabat-kerabat dia lah. Macam tu. Mereka pun kena ada
peranan jugalah. Jadi penjaga anak yatim daripada keturunannya ataupun lainnya. Mana yang jaga anak yatim tu kemungkinan keturunan daripada anak yatim tu sendiri. Ada yang jaga anak yatim ni orang lain yang tak ada kena-mengena pun dengan anak yatim tu, kan? Tapi disebabkan budak tu anak yatim, maka kita ambil inisiatif, bolehkan ke situ lah, masukkan sekali. Ada separuh daripada penjaga yatim tu, penjaga dia memang datuk dia sendiri, memang datuk dia sendiri, ataupun nenek dia sendiri, ataupun mungkin pakcik dia sendiri, makcik dia sendiri. Mana mereka ini terdiri daripada kerabat-kerabat daripada anak yatim sendirilah. Jadi ataupun yang lain. Yang lain tadi mana tak ada kena-mengena pun dengan anak yatim tu, tapi atas dasar orang kata peri kemanusiaan, atas dasar ihsan, belas kasihan dan sebagainya, so kita jagalah. Boleh? Hanya tu. Ataupun contoh surau ni, contoh nak buat nak buat rumah anak yatim, buatlah. Buat rumah anak yatim, penjaga anak yatim. Boleh ambil anak yatim di sini, ataupun mungkin daripada luar-luar yang jauh-jauh lah. Anak-anak yatim yang jauh-jauh tu, yang rumah mak ayah dia jauh-jauh, yang miskin-miskin dan sebagainya, itu pun boleh lah kita ambil. Dudukkan kat sini, support lah kan. Support lah untuk penjaga anak yatim. Macam tu. Tapi memang banyak lah kena berkorban. Kena berkorban tu. Baik. Baik, seterusnya okey. Apakah penjelasan daripada hadis tadi? Okey, yang pertama, orang yang menjaga anak yatim di mana dengan balasan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan diberi keistimewaan dengan derajat dan kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Islam memberi perhatian khusus kepada anak yatim supaya nasibnya terbela. Supaya anak yatim tu nasib terbela lah. Tak adalah orang kata ada yang tak nak kita dengar tak sekolah, kan? Sebabkan miskin, sebabkan anak yatim, maka dia tak sekolah. Kemudian yang kedua, yang ketiga, orang yang menjaga anak yatim diberi penghormatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia duduk hampir dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Islam adalah agama yang memberi perhatian khusus pada anak yatim. Baik, seterusnya kita masuk dalam satu hadis lagi. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditimakan daripada Abu Hurairah. Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah alaihi wasallam, laisa miskin allazi tarudduhu tamratu wa tamratani aw luqmatu aw luqmatani, innama al miskin allazi yata'affafu. Wa fi riwayatin fi sahihaini, laisa al miskin allazi yatufu 'alan nas tarudduhu al luqmatu wa luqmatani wa tamratu wa tamratani, walakin al miskin allazi la yajidu ghina yugnihi wala yuftanu bihi fayutasaddaqu alaihi wala yaqumu fayas'alun nas. Wala yaqumu fayas'alun nas. Baik. Hadis seterusnya ini yang diterima daripada Abu Hurairah juga, di mana berkata, ya, qala Rasulullah sallallahu, telah bersabda Rasulullah sallallahu, di mana Nabi sallallahu telah bersabda, dia kata, bukanlah yang dikatakan miskin itu seseorang yang rela menerima pemberian 1 atau 2 biji tamar. Laisa miskin allazi tarudduhu tamratu wa tamratani. Bukanlah dikatakan orang miskin itu orang yang rela menerima pemberian 1 ataupun 2 biji tamar. Wala luqmatu wa luqmataini, ataupun 1 ataupun 2 suap makanan. 1 ataupun 2 suap makanan. Inama miskin allazi yata'affahu. Kenyasanya orang yang dikatakan orang miskin itu ialah orang yang tidak meminta-minta daripada orang lain. Walaupun dia berhak menerima sedekah. Dia kata, walaupun dia berhak menerima sedekah.
Kemudian dalam satu riwayat pula menyatakan bahawa bukanlah dikatakan orang miskin tu seseorang yang meminta-minta daripada orang lain dan yang menerima sesuatu ataupun dua makanan, sesuap makanan ataupun dua suap makanan, sebiji ataupun dua biji tamar. Tetapi orang miskin yang sebenarnya, dia kata, walakin al-miskin allazi la yajidu ghina yughnihi. Tetapi yang dia katakan orang miskin itu ialah orang yang tidak memperolehi kekayaan untuk memenuhi keperluannya. Orang yang tidak memperolehi kekayaan untuk memenuhi keperluannya. Kemudian tidak diketahui pula kemiskinannya untuk diberi sedekah. Wala yuftanu bihi fa yatasaddaqu alaihi wala yaqumu fa yas'alun nas. Dan tidak pula dia pergi meminta-minta kepada orang lain. Dan tidak pula dia pergi meminta-minta kepada orang lain. Okey, ini merupakan definisi ataupun takrif miskin lah. Sebab ada banyak orang dia declare dia miskin. Betul tak? Aku ni miskin, aku ni susah. Banyak orang declare dia miskin. Tapi apakah miskin yang sebenarnya? Kalau dilihat dalam hadis ni, orang yang miskin itu itulah orang-orang yang tidak rela menerima pemberian walaupun satu tamar ataupun dua biji tamar, ataupun satu suap ataupun dua suap makanan. Tapi dikatakan miskin ni orang yang sentiasa memelihara diri dia, jaga diri dia daripada suka minta-minta pada orang lain. Tapi apa yang kita nampak, banyakkannya orang suka minta, kan? Apalagi dia tahu dia miskin. Apalagi dia tahu dia miskin, dia susah, dia akan pergilah panjatlah pejabat YB ke, kan? Pejabat tu ke, pejabat ni ke, kebajikan masyarakat ke dan sebagainya, datang ke surau ke, minta dana, kan? Bukan itu dikatakan orang yang miskin, tapi kebanyakan yang kita faham itulah miskin. Kebanyakan kita faham itulah miskin. Orang yang datang minta-minta itulah yang miskin. Tapi kalau ikut pada hadis ini, dia kata yang miskin bukan macam tu. Dia kata dalam satu hadis pula, dalam satu riwayat menyatakan, laisa miskin allazi yatufu 'alan nas tarudduhu luqmatu wa luqmatani. Bukanlah katakan miskin tadi orang yang bertawaf, orang yang kata buat tawaf ni pusing-pusing lah, pusing-pusing cari orang, kan? Bukanlah miskin tu orang yang bertawaf yang minta makanan, satu makanan ataupun dua makanan, kan? Tambah satu biji tamar, dua tamar dan sebagainya. Tetapi orang miskin itu orang yang sentiasa meliharakan diri dia, dan dia tak suka nak minta-minta pada orang lain. Macam tu. Okey? Sebab kalau dia minta, sudah tentu orang akan bagi. Kalau orang minta, orang mesti bagi. Sebab tengok keadaan dengan kehidupan yang dhaif, dengan pakaiannya compang-camping, kan? Dengan orang kata pakaiannya lusuh, lepas tu dengan hanya pakai selipar jalan kaki je, kan? Pergi mana-mana pun dia tengok dia jalan kaki, nampak memang dia susah lah, gitu, kan? Dari mana segi zahiriat mata kasar kita memang nampak dia susah. Lepas tu dia datang jumpa kita, mintalah RM2, mintalah RM1, mintalah RM5, kan? Dia cakap lah, beri syarat dia tak makan lagi dan sebagainya. Itu yang biasa kita faham, itu daripada orang miskin. Tapi kalau ikut daripada hadis ini, bukanlah miskin tu orang yang suka minta-minta. Macam tu disebut dalam riwayat Sahihain ini. Dia kata bukanlah dikatakan miskin itu seorang minta-minta pada orang lain dan yang menerima satu ataupun dua makanan, sebiji ataupun dua biji tamar. Tetapi orang miskin yang sebenarnya orang yang tidak memperolehi kekayaan untuk memenuhi keperluannya, tidak diketahui pula kemiskinannya untuk diberi kepadanya sedekah. Mana orang pun tak tahu. Orang tak tahu dia miskin. Tapi dia miskin.
tapi orang tak tahu dia miskin. Okey? Sikit dan ada yang tengok bola. Ada yang tengok bola. Tapi yang miskin tadi, dan tidak pula dia pergi meminta-minta kepada orang lain. Dia tak suka nak pergi minta-minta orang lain, dia tak nak. Sampai kan kita rasa, kau ni miskin ke tak miskin? Saya nampak kau ni steady je. Tapi bila kita pergi rumah dia, tengok memang dia miskin. Tapi bila depan kita, dia sembunyikan, dia nyatakan sembunyikan dia miskin. Dia tak kata pun dia miskin. Nampak? Itu sebenarnya dia kata, itu adalah kerana miskin yang sebenarnya. Itu miskin sebenarnya. Sebab banyak yang kita kadang salah faham. Yang minta-minta kita itulah yang miskin. Sebab zahirat nampak memang dia minta kita, duit tak ada. Tapi sebenarnya miskin tu memang dia suka menyembunyikan kemiskinannya, sehinggalah apabila pergi tengok, memang dia ni rupanya orang yang miskin tu. Masya-Allah. Baik. Kemudian dia kata, sayugianya kepada orang miskin tadi, naklah dia bersabar. Yan bagi lil miskin ayasbira wa ayantazira farha min Allah. Sayugianya dia kata kepada orang miskin tadi, naklah dia sentiasa bersabar dalam kemiskinannya, dan dia senantiasa menunggu berita gembira daripada Allah. Dia sentiasa menunggu berita gembira daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan bahawa dia tidak meminta-minta kepada manusia, sama ada manusia itu bagi ataupun dia tak bagi. Sama ada manusia bagi ke tak bagi ke, dia tetap tak nak minta. Tak nak minta ke orang. Biasa kita macam tu lah. Kalau orang tak minta tu, kenapa kau tak minta? Dia kata, kan biasa kita macam tu. Bila kita tengok orang lain semua dapat, tapi ada sahabat kita tu tak minta, dia diam macam tu. Kita tahu dia miskin, kita pun salah dia. Kenapa orang tak minta? Pergilah minta, ada bagian kau kan. Macam tu kan. Sebab orang yang macam ni biasanya tinggi tawakalnya pada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Wallahu a'lam bissawab. Okey. Sekadar itulah tentang perbincangan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan sedikit perkongsian malam ini, insya-Allah akan dapat memberi manfaat insya-Allah pada kita bersama. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan mubarakatan katsiran wasi'an ya alim. Nawilana qulubana bi nuri ma'rifataka wa ta'ala fil arifin. Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah. Manolah Misha, bola Misha lah mana ni? Ni. Siapa? Siapa? Okey.